Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita masuk perbincangan berkaitan tentang masih lagi sekitar tentang akidah, tetapi kita bincang persoalan yang terakhir iaitu berkaitan tentang qada dan qadar. Kalau kita bercakap tentang maksud qada dan qadar, okey. Pertama kita bercakap tentang qada. Apa maksud qada? Qada ini merupakan ketetapan ataupun kalau bahasa lain sebagai ikhtiar. Maknanya kita bercakap di sini iaitu bagaimana pelaksanaan atau mekanisme kepada apa yang telah ditetapkan. Maknanya dalam hal ini dikatakan ada usaha hamba yang mana manusia mampu untuk melakukan perubahan dan dinamisme terhadap suatu perkara. Dan ia tertakluk dengan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala maksud qadar pula iaitu sebagai ketentuan ataupun takdir, maknanya menetapkan sesuatu kadar yang telah ditentukan. Iaitu maknanya Allah telah menetapkannya semenjak azali lagi. Dalam hal ini, konteks perbincangan tentang kadarnya Allah ini, maka ia termasuk dalam ilmu Allah. Mana Allah mengetahui segala apa yang dah berlalu, yang sekarang ini dan juga yang akan datang. Nah, ini yang dikatakan sebagai kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam konteks perbincangan kita tentang makna qadar ini, maka kita bercakap tentang iaitu apa yang dimaksudkan sebagai Asy'ariyah yang sama kaitan dengan Al-Maturidiyah, dia punya pandangan ini, tapi ada sedikit titik perbezaannya, tapi sedikit perbezaan itu tidak memberi signifikan yang besar sangat. Apa kata Asy'ariyah mengenai makna qadar itu sendiri? Iaitu Allah menjadikan segala sesuatu di atas ketetapan yang dikhususkan dalam rupa dan yang ditentukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya sudah ada setup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Al-Maturidiyah, sebab itu dia mengatakan bahawa apa maksud qadar iaitu pembatasan Allah pada azali lagi akan setiap makhluk dengan batasannya, maknanya dengan bawah ilmu Allah, dan dia menjadikan atasnya berupa kebaikan, keburukan, kemanfaatan dan kemudaratan hingga yang lainnya. Dalam arti Allah mengetahui segalanya pada azali akan semua sifat-sifat makhluknya, baik yang dikatakan baik ataupun yang buruk. Nah, inilah yang kita bincangkan tentang persoalan qada dan qadar. Dan persoalan qada dan qadar ini ada kaitan dengan istilah ikhtiar dan juga tawakal, dan kita juga akan bincangkan tentang signifikan beriman kepada qada dan qadar ini sendiri. Okey, pertama kita akan bincangkan apa maksud ibtila. Ibtila ini kalau bahasa ringkasnya adalah ujian lah ya. Yang mana di dunia ini sebenarnya kita dah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebagai tempat ibadah dan sekaligus ujian. Maknanya ujian, maknanya Allah bagi segala ruang dan peluang hidup di dunia ini, banyak ujian yang Allah bagi pada kita. Sama ada kita berjaya ataupun sebaliknya. Dan akhiratlah tempat yang mana pembalasan. Baik itu dikatakan sebagai akhirat itu darul jaza, iaitu pembalasan. Kenapa? Di dunia kita dipenuhi dengan ujian, maka pembalasan daripada ujian itu kita di akhirat nanti, sama ada syurga kah ataupun ke neraka kah. Dan bentuk ujian yang Allah bagi kepada kita macam-macam. Sama ada bentuk perintah, Allah perintahkan kita melakukan sebegini. Contoh solat, puasa, zakat dan haji. Dan larangan, iaitu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti zina, arak, mencuri dan sebagainya. Dan Allah juga beri ujian kita dalam keadaan susah. Kita diberi hidup yang susah dan sebagainya, tekanan-tekanan yang cukup luar biasa, dan juga yang dikatakan kesenangan pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mudah dapat. Kita ingat bahawa itu adalah merupakan kenikmatan, tapi sebenarnya ia merupakan ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sama ada kita mensyukuri apa yang telah Allah bagikan kepada kita. Dan sekaligus bentuk ujian dalam kesenangan dan kenikmatan yang Allah bagi kita cukup luar biasa. Sehat saja juga cukup, bayangkan kita merasa ya Allah sehat, tapi bila kawana Allah titipkan rasa sakit, maka kita merasakan kenikmatan sehat sebelum kita sakit itu. Itu beberapa bentuk ujian yang Allah beri kepada kita. Kenapa Allah uji kita? Apa tujuan Allah uji kita? Pertama, nak uji keimanan kita. Sama ada kita percaya dan yakin segala apa yang Allah bagi kepada kita itu adalah
ujian ataupun nak mengukur keimanan kita. Sejauh mana kita mampu untuk melalui segala ujian yang Allah beri kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian kesabaran. Kita sabar tak? Contohnya kita luka dekat tangan atau sakit gigi. Kita sabar tak dengan apa yang Allah uji kepada kita? Yang ketiga, uji sifat syukur atau kufur. Ni yang kita katakan tadi, sama ada kita syukur dengan nikmat yang Allah bagikan selama ini dengan ujian yang sedikit, apakah kita mulai lupa dengan nikmat yang Allah bagi sebelum ini, yang cantik, yang baik, yang indah dan sebagainya. Hanya sedikit ujian yang Allah bagi kepada kita, mudah melata, kita mudah menghina, kita mudah untuk melupakan segala nikmat yang Allah bagikan sebelum ini, hal-hal yang terbaik. Kemudian ujian amalan kita. Nah, Allah uji kepada amalan kita ini, sama amalan kita ini bagus ataupun sebaliknya. Dan dikatakan sebagai kafarah dosa. Ini yang dikatakan sebagai untuk bagaimana kita bercakap tentang dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, untuk kita release segala dosa yang kita telah lakukan. Dan yang terakhir, tujuan ujian ini adalah apa? Sebagai ganjaran atau balasan syurga yang Allah bagi kepada orang yang berjaya dalam ujian keimanan, kesabaran dan sifat syukurnya. Dan segala ujian amalan yang diberikan kepadanya itu, sehingga dia jadi katakan bahawa kamu adalah layak untuk masuk syurga kerana balasan yaumul jaza ataupun darul jaza yang Allah sediakan kepada orang yang sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Apa saja, ujiankah, balakah dan sebagainya, dia anggap itu merupakan ujian yang harus dia terima dengan sadar dan syukur. Kemudian kita bercakap tentang ikhtiar dan juga tawakal. Ini kita harus faham konsep ikhtiar dan tawakal. Pertama, kita bercakap tentang ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Ikhtiar ini merupakan usaha dengan mengeras segala kemampuan yang secara maksimum yang ada untuk meraihkan sesuatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Maknanya kita dah set up apa yang kita perlu buat untuk kita mencapai sesuatu perkara. Maka perilaku seorang yang berikhtiar itu apa? Pertama, dia mesti bekerja keras. Bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, selalu semangat dalam menghadapi ujian. Apa saja ujian yang dilalui olehnya itu, dia dapat semangat, think positif. Ketiga, tidak menyerah kalah. Tidak menyerah kalah ataupun menyerah dalam keadaan. Yang keempat, disiplin dalam tanggungjawab. Maknanya dia bertanggungjawab atas itu dan dia disiplin. Maknanya akur dengan apa step by step yang dia kena lakukan tanpa ada dia mengeluh dan sebagainya. Yang kelima, ia mesti giat bekerja. Maknanya terus istiqamah melakukan kerja sehingga dia berjaya untuk mendapatkan sesuatu benda. Dan yang terakhir, rajin untuk berlatih. Maknanya kalau kita ada kesilapan, kita berlatih lagi semula. Kita berlatih dan berlatih dan akhirnya kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Apa dampaknya positif kalau kita selalu melakukan ikhtiar? Makna kita melakukan reflect, tindakan itu sendiri. Pertama, hindar sikap malas. Maknanya kita selalu mencari ruang-ruang dan peluang yang ada untuk mencari sama ada titik yang kita dapat itu adalah titik kelemahan ataupun titik kekuatan kita. Kalau titik kekuatan kita, insya-Allah sikap malas memang tidak akan ada lagi dalam agenda kehidupan. Yang kedua, kita mesti ambil hikmah. Kalau sekiranya belum dapat mencapai apa yang dihendaki, maka kita terus mencari proses bagaimana kita mencapai sesuatu perkara tersebut. Dan yang ketiga, batin kita terasa puas. Kenapa? Bukan sahaja yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga meredai dengan apa yang kita lakukan. Dan apa bezanya dengan tawakal? Tawakal ini pula kita bercakap tentang berserah diri kepada Allah setelah semua proses ataupun amalan lain sudah dilaksanakan secara optimum. Kalau dia meletakkan tawakal tanpa ikhtiar dan usaha, maka bukan diklasikan sebagai tawakal. Maknanya, kita bercakap tentang tawakal ini, maknanya kita dah melalui proses yang cukup panjang atas ikhtiar yang kita lakukan itu sendiri. Dan kita meletakkan rajak kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah memperkenankan apa yang kita lakukan. Nah, apa ciri-ciri yang dikatakan perilaku seorang yang bertawakal itu? Pertama, niat ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa yang kita lakukan itu semata-mata kerana Allah. Tidak bergantung usaha selain Allah. Maknanya kita tidaklah mengharapkan sesuatu yang lain, melainkan harapan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting,
pasrah dan terima seadanya dengan apa yang kita telah dapat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memikirkan bahawa kadar kita hanya setakat itu, maka Allah bagi banyak itu. Ataupun kita berada dalam prestasi yang paling tinggi, kerana apa? Allah fikir kita layak untuk mendapatkan prestasi tersebut. Sikap tegar dan tenang. Dalam diri kita ada sikap tegar dan tenang, maknanya kita sudah set up minda kita kerana kita sudah bertawakal pada Allah. Dan yang terakhir, tidak memaksa kehendak terhadap pihak lain. Mana memaksa seseorang itu untuk memberi kita jawapan yang positif untuk diri kita. Kita tidak memaksa third party. Okay? Kemudian, apa dampak positif kita bercakap tentang tawakal ini? Iaitu memperolehi kuasa batin. Perasaan batin kita akan tenang, tidak melata, karena kita mengharapkan apa? Atas redha Allah Subhanahu Wa Taala. Gagalnya kita, berjayanya kita kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali, iaitu kita mencapai ketenangan jiwa. Jadi apa signifikan beriman kepada keadaan-keadaan? Pertama, melatih diri sentiasa syukur dan sabar. Itu jalan cantiknya. Kita sentiasa syukur dan sabar dengan apa yang Allah bagi pada kita. Yang kedua, jauhi sifat sombong. Bahawa dalam diri manusia ada limit. Di limit yang dikatakan jangan kita takabur bahawa kita melakukan itu atas usaha kita sendiri. Tidak. Sebenarnya ia bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ada kita kaitkan dengan apa yang Allah perkenankan dengan sikap, sifat dan perbuatan yang kita buat. Karena Allah tahu apa yang kita lakukan, baik yang sekarang ini maupun yang akan datang. Yang ketiga, kita bercakap tentang sifat optimis. Mengharapkan satu dengan kita bergiat melakukan kerja-kerja yang sentiasa akan membawa kita kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, kita bercakap tentang tenangnya jiwa sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar. Kenapa? Kita tahu bahawa setiap perbuatan kita ini semuanya di bawah bayangan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita rasa menyesal. Kenapa? Kita yakin setiap kejayaan dan kegagalan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada Allah bagi natijah. Kenapa? Allah tahu apa yang dia lakukan, karena Allah tahu apa yang ada dalam jiwa kita, karena Allah tahu apa yang ada dalam benak pemikiran kita. Maka kita think positif, tenang jiwa kita ketika mana kita menerima setiap keputusan yang ada di hadapan kita. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup itu saja untuk pertemuan kita kali ini, dan kita dah habis berbincang kita tentang bab akidah ini, dan insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang selanjutnya berkaitan tentang syariah Islamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.